orang-orang musyrikin sejak dahulu sampai ke hari ini, mereka tak pernah nak sepakat akan apa yang wajar disembah. Yani ada khilaf dalam kalangan mereka tentang apa sembahan yang patut disembah berbanding dengan golongan ahli tauhid, ya, orang Islam, orang beriman, di mana sembahan mereka hanya satu, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil perhatian tentang perkara ini. Saya nak tanya tuan-tuan, antara banyak Tuhan dengan hanya satu Tuhan, mana yang lebih baik bagi manusia? Antara banyak Tuhan dengan satu Tuhan, yani antara keadaan orang Islam dengan orang kafir, yani ada kesan atau tidak pada jiwa manusia itu yang menyembah Tuhan yang esa dengan yang menyembah macam-macam bentuk sembahan. Untuk makluman, perkara ini, poin ini telah pun diketengahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 39 dan 40. Allah kata, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Tuhan yang pelbagai lebih baik atau Allah yang Maha Esa, yang Maha menundukkan. Ini dipanggil soalan istifham inkari, soalan yang bukan menuntut kepada jawapan, tetapi soalan yang mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu. Tuhan yang pelbagai atau Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Satu, ya, semestinya, ya, Tuhan yang satu, yang Maha Esa itu lebih bagus, lebih utama. Untuk lebih faham tuan-tuan, ya, sekiranya seorang itu di tempat kerjanya antara pekerja yang hanya ada seorang ketua di atasnya berbanding seorang pekerja yang ada beberapa orang ketua di atasnya, yang masing-masing memberikan arahan kepada dia untuk dia laksanakan. Agak-agak mana antara dua pekerja ni, pekerja yang ada satu bos dengan pekerja yang ada ramai bos? Pekerja yang mana yang akan lebih perform, yang akan lebih cemerlang dalam pekerjaannya? Yang ada seorang ketua saja atau yang ada banyak ketua? Jangan lupa, bila banyak ketua, banyak ragam, ya, banyak kerenah, banyak suruhan pergi sini pergi situ, ya, seorang ketua kata pergi, seorang ketua kata datang, diri duduk. Ini semestinya akan ada pertembungan dan percanggahan. Pun ini Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 29. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala. Allah memberikan contoh perbandingan seorang yang ada beberapa orang ketuanya, yang seorang hamba yang ada beberapa orang pemiliknya, dengan seorang hamba yang hanya ada seorang pemilik saja. Ya, ini zaman hamba sahaya dulu, ya. Apakah sama, Allah kata, antara kedua hamba itu, yang ada seorang, yang ada banyak tuan dia, yang ada satu tuan sahaja, ya? Jelasnya hamba sahaya yang hanya memiliki seorang pemilik atau tuan, dia yang akan dapat, dia yang akan lebih cemerlang, ya. Kenapa? Kerana dia akan lebih memahami kehendak tuannya, dan dia akan dapat berkhidmat dengan lebih baik dan cekap, cemerlang, berbanding hamba sahaya yang memiliki beberapa orang tuan. Atau seperti contoh pertama tadi, pekerja yang ada beberapa orang ketua di atasnya, ya, di mana
hamba sahaya yang hanya ada satu Tuhan, dia akan dapat mengabdikan dirinya untuk khidmat dengan seorang Tuhan sahaja. Jadi dia tahu Tuhan tu dia suka macam mana, apa yang dia tak suka, dan dia dapat melayani kehendak Tuhan dia itu. Atau majikan, pekerja sama sahaja, ya. Tak perlu nak disuruh banyak kali dan sebagainya, sebab dia dah faham semua, ya. Berbanding kalau ada orang yang mempunyai banyak majikan atau banyak ketua tuan di atasnya. Dan ini juga kita lihat dalam kalangan orang-orang musyrikin. Ini benda ni memang bahasa mudah dia real. Orang-orang musyrikin yang menyembah banyak bentuk-bentuk sembahan, jangan terkejut kalau sekiranya mereka berdepan dengan bermacam-macam dilema, ya, dalam penyembahan mereka. Jadi ketika mana mereka sembah satu sembahan dan mereka mendapati orang lain menyembah sembahan-sembahan yang lain, ya, ini akan menimbulkan kekacauan dalam fikiran dia tentang mana sembahan yang lebih berkesan, yang lebih bagus, yang lebih menguntungkan bagi dia, ya. Tuan-tuan tahu atau tidak, atau saya olah kepada soalan, dalam kalangan orang-orang yang pakai tangkal, tuan-tuan, orang-orang yang pakai tangkal, tangkalnya ada satu jenis atau bermacam-macam jenis? Jawapannya bermacam-macam jenis. Tuan-tuan tahu atau tidak kenapa dia ada bermacam-macam jenis? Sama saja, kerana kekeliruan dalam nak menentukan yang mana yang lebih mujarab. Ada khilaf dalam kalangan pemakai tangkal, ya, yang mana yang lebih memelihara dia. Jangan terkejut kalau seseorang itu dia memakai daripada satu saja dia pakai banyak. Kalau tuan-tuan, kalau siapa yang tengok orang pakai tali-tali, kan, pakai tangkal lah pendek kata, kadang-kadang banyak beberapa color, macam-macam color pula tu, ya. Untuk makluman, tidaklah lagi bertambah tangkal-tangkal yang dipakai itu, lagi goyang sebenarnya iman dia. Sebab satu tu dia tak berapa yakin, maka dia pakai yang kedua. Yang kedua tak berapa yakin juga, bagi yang color ni. Itu dia antar kesan dia. Jadi nak mengatakan betapa goyangnya, betapa goyahnya kepercayaan dan keyakinan mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang meminta perlindungan dan pertolongan daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan orang-orang yang beriman, yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka hanya bergantung, berharap, meminta, bernaung, bertawakal, berserah, minta pertolongan, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, ya.